Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Peruntukan hampir RM1.5 bilion diumumkan oleh Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg bagi meningkatkan keupayaan infrastruktur di daerah Sebauh Bintulu. Ia termasuk pembinaan Jambatan Sungai Sebauh bernilai RM150 juta, Jalan Kampung Hilir RM30 juta dan sebuah pejabat daerah dengan kos RM5 juta. Ketua Menteri mengumumkan berita gembira tersebut di hadapan lebih 200 penduduk rumah panjang Irai pada majlis perasmian projek skim bekalan elektrik alternatif luar bandar Sarawak SARES di Sungai Binyo, Ulu Sebauh. Menyedari keperluan infrastruktur asas seperti elektrik yang mendesak di kawasan itu, kerajaan katanya akan meneruskan usaha membangunkan infrastruktur asas bagi kawasan luar bandar. Pada majlis ini, beliau turut mengumumkan geran berjumlah RM100,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Rumah Irai bagi melakukan pembaikan rumah panjang itu. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugat Mbas dan Menteri Kemudahan Awam Datuk Seri Stephen Rundi Utum. Kerajaan negeri mempunyai pendekatan tersendiri bagi meningkatkan pendapatan sekolah menengah persendirian Cina di negeri ini agar tidak terlalu bergantung kepada pemberian geran kerajaan. Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg bagaimanapun enggan menyatakan secara terperinci pendekatan baharu itu, namun memberi jaminan akan membuat pengumuman dalam masa terdekat setelah semua perkara diperhalusi serta dipersetujui semua pihak. Justru beliau mahu masyarakat Cina di negeri ini bersatu dalam politik supaya isu-isu membabitkan komuniti itu termasuk isu pendidikan mendapat perhatian serius daripada kerajaan negeri. Ketua Menteri berkata pihaknya amat memahami cabaran yang dihadapi oleh sekolah-sekolah menengah persendirian Cina terutama sekali dalam aspek operasi harian. Malah kerajaan negeri bersedia menaikkan jumlah peruntukan geran pendidikan kepada sekolah terbabit memandangkan ia bukan khusus untuk satu kaum sahaja. Dato' Amar Abang Johari berucap pada majlis penyerahan geran pendidikan RM6 juta kepada 14 buah sekolah menengah persendirian Cina di Sarawak di Sekolah Menengah Pemin Miri. Tempoh pelanjutan sehingga Disember ini diperlukan untuk menyiapkan projek Hospital Petrajaya di Kuching. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ia berikutan kerana projek tersebut mengalami kelewatan disebabkan beberapa faktor. Petrajaya Hospital is still behind time, but we have got the commitment from the contractor and also assisted by the state government to address that particular issue to make sure that the hospital will be completed. There are few challenges that they're facing right now. They are writing for extension of time. Number one, because they are not able to get the skill and also the labours. So that I think the state government has also given the approval for them. Tegasnya, Kementerian bersama Jabatan Kerja Raya JKR Negeri akan memastikan pelanjutan projek itu nanti tidak melibatkan sebarang kos tambahan dan perkara berkenaan akan dibincangkan bersama Kementerian Kewangan. Setakat ini, projek bernilai RM200 juta itu 50% siap berbanding sepatutnya 70% siap daripada jadual asal. Datuk Seri Fadilah berkata kepada pemberita selepas menyempurnakan penyerahan bendera jalur gemilang kepada kontijen Persekutuan Wushu Nanyang Sarawak di Kuching. Sementara itu, mengenai perancangan pembangunan di Samariang, beliau memaklumkan sebuah dewan dan 2 buah masjid iaitu di Taman Sukma dan Samariang Batu akan diusulkan kepada kerajaan negeri. Ketiga-tiga projek yang dianggarkan menelan kos sejumlah RM24 juta itu kini masih dalam proses mengenal pasti tapak. Kontijen Persekutuan Wushu Nanyang Sarawak akan mewakili negara pada kejohanan Wushu Dunia kedua di New Taipei City Gymnasium, Taiwan 27 April sehingga 2 Mei ini. Pelabuhan Semenlaju di Bintulu dijangka memulakan operasi fasa pertama pada pertengahan tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bintulu Port Holdings Berhad, Datuk Muhammad Bedan Abdullah berkata, ketika ini kerja-kerja penyiapan pelabuhan tersebut menghampiri peringkat terakhir. Datuk Muhammad berkata sasaran bagi pelabuhan tersebut apabila beroperasi kelak ialah untuk mengendalikan sebanyak 2.1 juta tan metrik kargo pukal dengan sejumlah 145 jumlah pelabuhan kapal.
Jelasnya, Taman Perindustrian Samalaju telah berjaya menarik beberapa pelabur utama di taman itu untuk menggunakan kemudahan di Pelabuhan Samalaju tersebut apabila ia mula beroperasi. Sehubungan itu, jumlah unjuran pengendalian kargo dijangka semakin meningkat daripada 450,019 tan metrik pada tahun lepas kepada 11.23 juta tan metrik menjelang 2019. Beliau berkata unjuran tersebut dijangka dapat dicapai apabila kesemua industri di Taman Perindustrian Samalaju mencapai had pengeluaran yang maksimum. Pelabuhan Bintulu yang bernilai 1.8 bilion ringgit mula dibina pada 2012. Datuk Muhammad Medan bercakap pada sidang media selepas mesyuarat agung tahunan ke-21 Bintulu Port Holdings Berhad di Kuching yang dipengerusikan oleh pengerusinya Tan Sri Ali Hamzah. Sementara itu, Datuk Medan berkata Bintulu Port Sendirian Berhad BPSB mencatatkan peningkatan dalam pengendalian kargo tahun lepas meskipun menghadapi persekitaran ekonomi yang mencabar. BPSB mencatatkan peningkatan sebanyak 3.7% iaitu 46.46 juta tan metrik berbanding 44.81 juta tan metrik pada tahun sebelumnya. Beliau berkata daripada jumlah itu 25.24 tan metrik adalah gas asli cecair LNG manakala 21.21 juta tan metrik lagi adalah bukan LNG. Bilangan kapal yang singgah di Pelabuhan Bintulu turut meningkat sebanyak 2% iaitu kepada 7,497 pada tahun lepas berbanding 7,350 pada 2015. Semalam genap 100 hari pemergian bekas Ketua Menteri Sarawak kelima Allahyarham Datuk Patigi Tan Sri Adnan Satin. Ibarat harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama dan jasa. Kehilangan beliau masih dirasai oleh rakyat di negeri ini, khususnya penduduk-penduduk di kawasan Tanjung Dato'. Memiliki kepribadian yang disenangi dan lantang bersuara menjadikan Allahyarham Tok Nan sentiasa dekat di hati rakyat sehingga kini. Personalitinya sepanjang memegang tampuk pentadbiran negeri yang mudah didekati semua tanpa banyak protokol, selain bersikap terbuka, membuat Tok Nan amat disenangi oleh setiap lapisan masyarakat. Kami bukan daerah kawasan Tanjung Dato' aja, seluruh lunduk kami pun rasa bersedih, kerugian besar rasanya tinggal Tok Nan tu. Semasa Tok Nan ada dulu memang happy lah, memang orang rakyat Sarawak memang seronok lah dengan sebab dia mesra rakyat. Tapi sejak dia dah tak ada ni rasa sedih jugalah, memang sedih. Sedih dengan keadaan dia tak ada. Perasaan kami memang rasa sedih lah sebab sesuatu yang rasa kami tidak ada pengganti. Kemudian kehilangan yang kata orang terlalu cepat. Jadi rasanya macam belum puas untuk kita bersama dengannya, dah rasa siada. Legasi kepimpinan beliau kini diteruskan oleh balunya, Dato' Amar Jamilah Anu bagi meneruskan kesinambungan pembangunan dan kebajikan rakyat di kawasan Tanjung Dato'. Kepada Dato' Jamilah Anu lah, kita pesan kat dia supaya mengikut apa yang diwasiatkan oleh Tok Nan. Supaya dia apa yang wasiat Tok Nan ingin mengembangkan Tanjung Dato' ni sebagai pekan kepada bandar, majukanlah, buatkanlah. Allahyarham Tok Nan atau mesra dengan panggilan Apai Besar Sarawak kembali ke Rahmatullah pada 11 Januari lalu akibat komplikasi jantung. Seramai 20 anggota veteran tentera Australia dan New Zealand ANZAC serta pelajar di bawah Borneo Exhibition Group Australia hadir pada majlis peringatan 13 wira ANZAC yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua di Makam Pahlawan Kuching. Berucap pada majlis itu, Menteri Muda Kesenian dan Kebudayaan Datuk John Sikitayai memberitahu ia bagi memberi peluang kepada generasi baru untuk mengenal sejarah serta jasa wira-wira yang telah berjuang demi kedaulatan serta keamanan negara khususnya di Sarawak. Semangat perjuangan yang ditunjukkan oleh wira-wira ini katanya perlu dijadikan pemangkin kepada generasi baru untuk terus berusaha membangunkan negara ke tahap yang lebih tinggi. Beliau turut berharap agar melalui majlis tersebut, mesej keamanan dan keharmonian akan terus dikongsikan di antara Sarawak dan negara-negara ANZAC.
Turut hadir Panglima Division Pertama Infanteri Major General Datuk Stephen Mundau, Presiden Borneo Exhibition Group Australia Ryan Rowland dan 50 veteran Angkatan Tentera Malaysia. Pengenalan modul yang mencabar kepada pejabat awam dalam bidang pengurusan perkukuh persediaan mereka menghadapi cabaran dalam kerjaya. Perundingan latihan kanan unit pengurusan pejabat Intan Sarawak Muhammad Hafizi Putit berkata pegawai baharu ini perlu dilengkapkan dengan ketahanan mental dan fizikal menerusi modul-modul yang diselitkan. Ini bagi memastikan mereka mampu menyesuaikan diri dengan cabaran dan peranan selain memahami tugas setiap agensi dan jabatan yang terlibat dalam modul mereka. Muhammad Hafizi berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Penutupan Modul Pengurusan Bencana dan Ketenteraman Awam PEBAKA di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia di Bau. Modul selama 2 minggu tersebut merupakan program julung kali diadakan oleh Intan Sarawak dan Jabatan Perkhidmatan Awam di Sarawak yang melibatkan seramai 63 orang pasca siswazah pengurusan awam PPA. Sebelum ini, para peserta disangkutkan dengan Jabatan Persekutuan Negeri, PDRM dan ATM. Turut hadir Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Muhammad Ali Bahudin. Buat julung kalinya, Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS akan menganjurkan larian Wonder Woman 2017 pada 31 Julai depan di Dewan Undangan Negeri Lama Petrajaya, Kuching. Penasihat penganyur Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu larian diadakan bersempena sambutan ulang tahun ke-55 PPWS untuk mengumpul dana bagi tabung SFWIK and Share. Sumbangan itu akan diberikan kepada pesakit kanser Persatuan Kumpulan Sokongan Pink Ribbon Sarawak dan Kumpulan Sokongan bagi Pesakit Payudara Sarawak. Tambahnya, lebih 1,000 peserta dijangka menyertai larian yang akan bermula pada pukul 6.30 pagi. Beliau berkata pada sidang media program larian Wonder Woman 2017 di Kuching. Borang penyertaan boleh didapatkan di Brooks at Green Hyde Mall atau secara dalam talian http://gridevent.com/WWR 2017. Bayaran pendaftaran adalah RM50 dan tarikh tutup pendaftaran pada 30 Jun depan. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 11.30 pagi, Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg menyaksikan majlis menandatangani di antara Petroleum Nasional Berhad, Petronas Chemicals Group Berhad dan Yayasan Hartanah Bumi Putra Sarawak di Hotel Hilton Kuching. Manakala pada pukul 5 petang, Ketua Menteri akan menghadiri Majlis Exercise Partnership 2017 di atas kapal USNS Full River di Pelabuhan Pending di Kuching. Dan turut mendapat liputan, Menteri Perancangan Sumber Kedua Dato' Amar Awad Tengah Ali Hassan merasmikan Pesta Belawai 2017 di tapak Pesta Kampung Belawai Mukah pada pukul 10 pagi. Dan akhir sekali pada Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Suga Emas menghadiri majlis makan malam pelancaran Bazar Gawai Dayak di Hotel Merit Semiri pada pukul 7.30 malam. Baik, saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini, dan untuk berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Taufik.